setara manalah siapa-siapa yang ada lah So nanti since kelas kita dalam masa 1 jam ni kita record. Jadi untuk kelas MBA ni mudah sedikit sebab kita tak ramai berbanding dengan kelas undergraduate yang mempunyai jumlah yang begitu padat. Kita ni tak ramai, jadi kadar penggunaan line kita pun tak adalah seberat undergraduate. Right. I think that so far so good. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok semua alhamdulillah sihat sejahtera. Yang selalu saya jumpa Dok Nan lah sebab ada kerja dengan Dok Nan ni. Ada kerja dengan Dok Nan, yang lain ni gitu-gitulah. Boleh nampak muka je lah So hari ni kita macam biasalah, kita lebih kepada perbincangan sebab dalam 1 minggu 2 minggu yang lepas saya buat record. Okay, saya buat record, jadi mungkin ada yang kita kata biasalah, bila kita ni mature student ada benda yang kita nak bertanya dan sebagainya, tapi bila tengok record ni just boleh dengar dan question tu reserve to be asked in future lah, macam tu lah. Untuk final tu saya tak ada buat perubahan apa-apa disebabkan oleh macam undergraduate kita ada buat secara online lah, tapi untuk pasca ni postgraduate kita tak ada buat apa-apa perubahan disebabkan oleh kita sikit, jadi penjarakan sosial tu memang kita boleh adakan lah, tak menjadi isu lah. Baik, right. So today we want to discuss about the telecommunication, the internet and wireless technology ya. Okay, so kalau kita tengok sekarang musim MCO ni, yang mana agak-agak yang paling penting? Online lah. Kan semua penting kan. Telecommunication pun penting, internet penting, wireless pun penting. Dia lebih kurang kita kata macam macam bencana banjir pada tahun 2014 kan. Bila kita tengok internet pun kita tak dapat secara menyeluruh, wireless kita pun terputus, telekomunikasi lagilah kan, sebab ada yang kata charge untuk 2 hari standby dan sebagainya untuk emergency kan. Jadi sememangnya telecommunication, internet dengan wireless ni penting lah. Ya, yang satu lagi yang terbaru tu adalah Internet of Things lah, IoT, yang menyatukan semua sekali hubungan antara device, antara satu device dengan device yang lain lah. Okay, alright. Okay, so learning objective untuk hari ni, kalau kita tengok what are the principal component of telecommunication network and key networking technologies, what are the main telecommunication transmission media and type of network, how does the internet and internet technology work, and how do they support communication and e-business. So kalau kita tengok dalam berapa ni, okay, right. Okay, ada 5 learning objective ni. Selalunya yang saya banyak berbincang yang ketiga dan keempat lah. What are the principal technology and standard for wireless networking, communication and internet access lah. So kalau kita tengok yang ketiga, how does the internet and internet technology works and how do they support communication and e-business. Kalau macam sekarang kita tengok previously bila kita banyak berbincang berkaitan dengan teknologi, adakah teknologi yang kita ada sekarang ni bersedia dan adakah Malaysia sendiri bersedia dengan smart smart teknologi ataupun digital teknologi. Bila kita berbincang ataupun bercakap tentang Industry Revolution 4, so automatically benda tu berlaku. Ada hikmah juga sebenarnya berlaku PKP ni sebenarnya. Jadi kita boleh akses yang mana yang tak pandai meniaga secara online, takut dengan gadget dan sebagainya.
Dia orang dah kena start lah untuk belajar secara berdikit-dikit. Dia orang tak boleh tidak boleh tidak. Zaman sekarang dah tidak boleh tidak. Jadi macam tahun 2020 ni adalah satu tahun yang kita berada dalam satu tahun keterpaksaan di mana kita kena guna. Okey, kita kena guna internet itu. Okey, yang dulu kita pakai satu data 1 gig, 2 gig biasa-biasa. Macam saya sendiri pun upgrade, upgrade data tu sendiri daripada 20 kepada 40 kan. Unify pun saya upgrade daripada 30 kepada 100. Jadi dah nampak di situ keperluan kan, keperluan. Jadi bila keperluan bisnes, kita nak tanya orang bisnes macam Dok Nan sekarang. Macam mana Dok? Ya. Dari segi kemampuan device teknologi yang sedia ada yang Dok Nan pakai sekarang, kapasiti internet yang Dok Nan pakai sekarang ni, adakah dia support macam bisnes yang berlaku pada PKP musim ni? Macam mana? Kalau dari segi line tu memang okey lah, sebab yang kita guna dekat kedai pun, even dekat rumah pun semua guna Unify. Yang dekat kedai pun apa ni, berapa meg tu ingat dah saya yang kedai tu. Tapi 300 lebih kot sebulan tu kedai tu. Yang enterprise punya tu. Enterprise punya. Memang laju lah, tak ada masalah. Okey. Even yang kat rumah pun okey, sebab guna yang 100 lebih kot sebulan tu. Okey. And then dari segi support yang communication, dari segi yang tu line tu okey. Dari segi yang lain, memang saya pun banyak search. Even sekarang, kalau kita guna just WhatsApp saja untuk communication, kalau bagi saya lah, yang bisnes saya, kalau dengan pelanggan sendiri, tak cukup. Kena ada juga yang lain. So sekarang macam Telegram pun terpaksa guna. And then WhatsApp, kita guna WhatsApp business. Dan yang terbaru ni, ada yang buat apps menggunakan WhatsApp untuk menjual melalui WhatsApp. Betul. Itu pun kita bayar kot tu. Tapi saya baru trial lah, baru dalam 2 minggu ni. Kalau nak kena bayar pun 100 lebih kot sebulan. Jadi terpaksa guna juga lah. Sebab 100 lebih sebulan banyak tu, ya. Kita boleh buat katalog tu dalam WhatsApp tu apa semua. Sebab kebanyakan customer bukannya semua nak guna yang e-commerce-nya tu, web e-commerce. Betul. Betul. Kalau WhatsApp ni lebih banyak sebenarnya. Jadi kita pun terpaksa guna jugalah. Itulah dah. Betul. Betul lah tu. Kalau kita tengok, saya suka sampel Dok Nan punya sampel, bukan apa, sebab bila sesuatu pengusaha, entrepreneur tu, dia melibatkan diri dia dalam bidang teknologi maklumat, bidang IT, dia menggunakan IT tu. Jadi bila dia set up business tu, dia kata okey, kita set up business tu kecil-kecil dulu, kita pakai 20 gig cukup lah. Dia macam nak pergi berdikit-dikit. So kalau alang-alang macam sekarang, package yang ditawarkan oleh kita punya syarikat telco pun sebenarnya dah makin lama makin murah, disebabkan oleh bila ada keperluan, bila semua orang pakai, dia akan jadi murah. Macam kereta lah, dulu nak pakai kereta macam jarang-jarang orang pakai, jadi mahal. Jadi bila barang tu orang dah sentiasa pakai dan sebagainya, dia makin lama dia akan makin murah. Jadi advantage juga masa musim MCO ni, di mana kepelbagaian peluang dan ruang yang kerajaan berikan kepada semua golongan. Yang tu yang kita kena ambil advantage tu sebenarnya. Jadi kita tak boleh kita kata menggunakan peluang ataupun kelebihan yang ada ni untuk kita menggunakan lebih daripada apa yang sepatutnya. Sepatutnya mungkin kita kata okey, daripada sebahagian daripada orang kata potongan yang tak potong ni mungkin boleh jadi reserve untuk nak cover balik dan sebagainya, nak settlekan ada hutang mesin dan sebagainya.
ataupun nak beli satu lagi mesin yang memang kita aim, kita nak beli untuk perusahaan kita. Itu sebenarnya yang kita perlu strategize kan sebenarnya. Jadi apa nama ni, dalam apa nama bisnes ni, ini yang orang-orang bisnes sentiasa berbincang. Bila berada perniagaan itu ataupun perusahaan itu berada di dalam keadaan bencana, how to survive. Itu isu dia, how to survive. Even though government sendiri pun, kita tak expect benda-benda yang macam ni berlaku disebabkan oleh, memanglah negara kita ni sentiasa aman. Takat penyakit kecil-kecil tu biasa. Ini penyakit dunia, world punya penyakit kan. Jadi macam itulah, penyakit yang boleh bawa mati, which is virus tu lah. Penyakit tu mungkin boleh dirawat, tetapi virus tu tak akan hilang sampai bila-bila, sebab dia selagi mana badan kita tu antibody kuat, dia akan jadi carrier. Jadi penting sebenarnya, sangat penting. Macam kerajaan sekarang, kalau kita tengok Haji Red, kita tengok macam Haji Red, dia lebih kepada PTN, Pegawai Tadbir Negeri. Kita bincang tentang sistem kerajaan tu sendiri. Macam kita tengok KWSP, musim PKP ni kalau kita tengok memang betul MKN dia ada hantar mesej kepada kita, kata okay, stay macam ini, kita berada dalam keadaan begini dan sebagainya, which is bagus, sangat bagus. Okay, mesej yang dihantar tu free lah kita kata, sebab government beli tapi kita receive as a free lah. Kita tengok isu KWSP itu sendiri, which is pada saya, bila saya berada bersama-sama dengan frontliner yang lain, duduk di rumah, arahannya duduk di rumah, keluar sekiranya perlu. Tetapi bila duit itu, macam golongan yang warga emas ni yang sebagainya, yang biasa pergi ambil di kaunter dan sebagainya, tak pandai menggunakan debit card dan sebagainya, itu menjadi satu halangan kepada masyarakat tu sendiri. So sekarang ni kalau kita tengok di Kelantan sendiri, apa sebenarnya halangan yang berlaku di pentadbiran negeri sekarang? Haji Red, kalau boleh kongsi. Saya rasa dari segi infra lah, Doktor. Okey. Infra memang tak cukup lah. Kerajaan negeri pun, gateway pun tak ada secara efisien lah untuk support provide di servis tu pada orang-orang macam tu. Sebab dia suka tak suka pun memang dia kena pergi ke ke pejabat untuk buat urusan. Tak ada lagi yang boleh buat daripada rumah. Contoh kalau macam tu lah. Urusan-urusan penting, contoh kalau kita bagi tadi doktor cakap KWSP. Saya cakap contohnya tukar tanah, contohnya for example tukar tanah. Kalau parent tu nak mati dah, sakit tua kan, dia nak tukar, dia terpaksa pergi office. Tak ada lagi kemudahan yang boleh buat cara online. Betul. Itulah. Dan kes-kes lain lah macam tu lah. So saya rasakan macam Haji Red masih lagi pegang sebagai CIO ataupun apa? Bila kita belajar ni, kita tolak dulu, Doktor. Nanti masuk balik baru dilantik semula. So current post adalah CIO lah. CIO lah. Okay. So when we talking about CIO, a person who in charge on the CIO, CIO kena melihat secara keseluruhan, Chief Information Officer, dia kena melihat secara keseluruhan keperluan yang mendesak tau sebenarnya. Sekarang you kena tengok keperluan yang mendesak. Keperluan yang mendesak ni adalah keperluan yang sememangnya perlu untuk masyarakat, bagaimana untuk kita meningkatkan fasiliti dan prasarana di Kelantan supaya dianya menjadi satu yang very what we call now is going towards the smart city. Okay, kalau kita tengok sekarang when we talk about clean liner city definitely dia pair with smart city. So bila dia pair with smart city, untuk pair dengan smart city tu, kalau kita tengok dari segi bacaan indeks udara dah semakin baik, okay,
miraculously sungai yang sebelum ni tercemar dan sebagainya, is something yang macam Allah turunkan satu, aku nak bersihkan dunia yang mana sekarang ni hamba-hamba aku ni dah buat kotoran dan sebagainya. Jadi bila ada keperluan yang mendesak, yang banyak yang diperlukan, sebagai contoh macam di Kelantan kita antara yang menerima kadar heat yang cukup tinggi. Kita Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah. Jadi kita kena banyakkan lagi dari segi penjanaan kuasa tu sendiri, penjanaan kuasa tu sendiri. Yang paling penting adalah kalau kita tengok Wi-Fi receiver tu. Wi-Fi receiver facility dari segi coverage lah, dari segi coverage sama ada dia berada di pedalaman ataupun di mana. So macam mana sekarang kita nak fikir kerajaan negeri fikir yang sekarang telah menjadi kerajaan kepada kerajaan untuk memantapkan, inilah masanya sekarang ni untuk Kelantan mengambil peluang untuk memantapkan negeri dia sebenarnya. Rugilah kalau kata dia tidak mengambil peluang sebenarnya. Dari segi hasil, ya. Betul. Ya. Untuk infra macam Pecawam tu, orang kampung minta tinggi, Doktor. Orang kampung minta sendiri? Minta tinggi harga. Contoh masa saya kat UPenn dulu, masa kita nak upgrade punya infra networking kan. Kita kena tanah Pecawam tu, Maxis ke apa kan. Tapi kos yang diminta oleh orang kampung yang tanah dia kena buat Pecawam tu tinggi. Dia minta sampai RM500 sekaki kat RM1,000, RM3,000, RM4,000 sebulan. Itu yang ramai provider tak mampu lawan tu. Correct me if I wrong tanah ni sebenarnya tanah ni tak tahulah ni yang saya faham lah. Tanah walaupun kita ni sebagai pemilik tanah, kalau kerajaan sendiri nak untuk penambahbaikan ataupun untuk kegunaan masyarakat, so kerajaan boleh ambil je sebenarnya. Dia bayar dengan atas kadar apa yang termaktub. Kau macam mana je, Dad? Kalau betul lah tu doktor cakap, tapi masalahnya bila kita bayar dia under value, dia bawa ke court. Di dalam Akta Tanah 1965, tuan punya tanah ada hak atas tanah dia untuk bargaining nilai. Okey. Itu problemnya. Okey, kalau macam and then satu lagi, bila kita infra, kawasan tu memang tak boleh guna dah. Jadi sebab Yes. Luar udara pun tak boleh. Itu yang menyebabkan dia orang minta yang tinggi-tinggi sampai satu Pecawam tu sewa sampai RM10,000 sebulan. Ramai yang tak nak provide lah sebab kos yang paling tinggi. Saya rasa macam ni. Saya rasa sometimes it's about time. It's about time sebenarnya. Kerajaan negeri, sebab kerajaan negeri ada hak, dengan kerajaan pun ada hak boleh berbincang dengan undang-undang yang membuat dasar dan sebagainya. Kalau kita nak pergi lebih jauh, bermakna ialah tanah yang dimiliki itu perlu di pihak kerajaan dan juga kerajaan negeri ni duduk berbincang berapa nilai yang sepatutnya. Apa yang kita ada sekarang ni dari segi undang-undang tanah, undang-undang tubuh, undang-undang itu ini dan sebagainya, masih lagi menggunakan pakai yang lama. Dia tidak ada satu macam revision, asalkan terpakai dan tak apalah, undang-undang tu pun dah ada, dah cukup. Dia berbeza tau, orang yang bersifat yang terkehadapan dengan orang yang bersikap hidup segan mati tak nak. Dia senang dengan apa yang dia ada, asalkan memudahkan dia, banyak memudahkan dia, tapi dia tak fikir bila dia turun esok, perkara tu pun akan berlaku kepada dia. Itu yang sekarang ni isu yang kita berlaku tu, yang kita kata bolah demo kita royak gitu, demo tak sale lah gitu gini apa semua. Benda tu memang berlaku sampai sekarang. Jadi saya rasa kalau kita tengok undang-undang orang kata perlembagaan Malaysia sekalipun, tak banyak sebenarnya undang-undang yang digubal. Itu je sebenarnya. Sebab itulah bila kita tengok
bila nak menggunakan, kita nak upgrade prasarana ni, memang kita kena pakai, kita kena gunakan orang kata peruntukan yang tinggi, lepas tu ruang dan juga orang kata apa, ruang yang begitu besar. Macam zaman Najib tu, 2-3 tempat yang digunakan untuk buat ladang solar kan. Saya tengok besar ladang solar. Kenapa dia buat besar? Disebabkan bila mungkin satu solar pack tu boleh jana berapa watt punya tu kan. Jadi dia times dengan berapa keping punya solar pack tu. Jadi barulah kerajaan betul-betul dapat apa yang sepatutnya dia nak kan. Yang tu lah yang saya nampak lah through my observation lah. Saya pun terkejut juga sebab di Malaysia ada ladang solar dan saya pun tak tahu kata kita ada ladang solar. Jadi saya rasa benda solar ni sebenarnya bukannya satu benda yang barulah, tetapi sepatutnya di Malaysia ni even though di Kelantan, kalau kita tengok dekat Jalan Kota Baru KB Mall tu dia dah pasang kan lampu jalan solar tu kan. Kalau tak silap saya lah. Betul Ji? Ya, betul. Ada. Jadi ada. bila dia pasang solar pack, jadi dia secara tidak langsung dia tak ada rasa gusar dia berkaitan dengan bil dia. Sebab dia generate sendiri elektrik tu. Kan? Itulah. So okey, apa lagi? Kita tengok sememangnya tahun 2020, so kita harapkan, kita pun dah tak lama nak pergi ke tahun 2021, which is there will be many things teknologi yang akan dibangunkan daripada sekarang. Macam sekarang pun musim MCO ni pun ada cadangan daripada satu agensi tu, dia nak pakai robot untuk menghantar makanan. Jadi di situ manusia berfikir macam mana untuk mengurangkan kadar jangkitan dan sebagainya. Cuba kita tengok sepanjang MCO ni sebenarnya orang Malaysia ni sebenarnya kreatif. Dia boleh fikir macam-macam, dia boleh buat sebenarnya. Fikir macam mana nak elak jangkitan, hantar robot pergi, ataupun esok buat orang kata apa, satu inkubator lah, itu ini. Itu sepatutnya yang berlaku di Malaysia, patutnya berlaku sebelum-sebelum ni. Kita tengok banyak universiti tampil untuk buat innovation dan sebagainya. Sebelum ni orang tak tengok universiti. Benda yang kecil-kecil universiti boleh buat, mesin beli berjuta-juta. Sekarang dia orang buat benda tu, buat face mask dan sebagainya. Boleh pun sebenarnya. Kalau dulu memang orang tak tengok. So UMK buat baju PPE dengan face mask, universiti tu buat, universiti ni buat, datang dengan orang kata apa, tentera pun buat dengan apa, inkubasi lah apa semua. So kita tak minta lah malapetaka tu. Tetapi apa yang kita nak selepas berlakunya PKP ni, habis MCO ni, masyarakat kita dia tak menjadi masyarakat yang dulu. Masyarakat yang sekarang adalah Allah bagi masyarakat yang lebih cerdik, pandai tentang teknologi, niaga melalui teknologi dan sebagainya. Yang tu. Yang saya nampak sebenarnya. So ramailah sebenarnya dalam masyarakat kita ni sebenarnya kalau nak ikutkan, kita boleh reduce kenderaan atas jalan. Kalau kita tengok itulah doktor. Bila ada kamera AES tu sebenarnya dah smart teknologi. Tapi orang marah pula, habis dia katok semua lah. Betul. Kan? Sebab yalah, itu antaranya orang kata apa, dari segi speeding kalau kita tengok di Malaysia ni kurang sebenarnya penguatkuasaan undang-undang. Tapi kalau di US, di mana UK sana lebih 0.1 speeding pun memang dapat surat saman kan. So itulah beza je sebenarnya, sebab kita ni betul macam Tan Sri Muhyiddin Yassin kata,
Datuk Noh Hisham kata bukan senang bukan senang sebenarnya kita nak hidup dalam new norms ni. Tapi pada orang yang sentiasa biasa hidup dalam keadaan yang teknologi yang berubah-ubah, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Macam kita sekarang, duduk rumah, kita tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada pengetahuan yang tinggi, kita ada IQ yang tinggi, kita tak perlu pun kalau kita tengok berebut orang pergi, kita tak pergi. Saya tahu, saya nampak banyak yang saya perhatikan sebab saya suka memerhati kalau kita tengok smart people ni, even though ada pakcik-pakcik dekat kampung dan sebagainya yang memang smart, dia tak pergi sebenarnya. Dia tak pergi. Dia duduk, dia gunakan apa yang ada, sumber yang dia ada untuk dia guna pakai dan dia guna. Ada seorang pakcik tu, saya ada sembang juga dengan wife saya, ada seorang pakcik ni. Hebat pakcik ni sebab saya bertugas di Melor kan. Dia tengok saya, yalah kita seorang pegawai tinggi kat situ, dia kata, "Cik nak tanya sikit." Dia kata, "Nak tanya apa?" "Ada ke," dia kata, "SOP melarang orang pakai mask?" Dia kata. Sudah. Dia bagi soalan SOP pula dekat saya. Sudah dia. Lepas tu saya kata, kata tak ada lagi lah katakan SOP untuk frontliner ada, masyarakat pun ada pakcik, tapi yang Menteri Pertahanan kata kalau tak sihat pakai mask, tapi kalau boleh digalakkan untuk pakai lah, sebab dia kata dah ada yang kena saman. Tu yang saya terkejut tu. Jadi polis saman masyarakat yang tak pakai mask. Kan? Jadi sumber, bila dia dapat sumber, dia memang maksudnya di situ pokcik ni, dia memang setiap petang menunggulah mendengar. Ni orang-orang warga emas yang memang nampak yang macam tak educated tapi educated juga. Dia gitulah. Jadi nak menjawab persoalan SOP yang dia bagi itu, nak kena bagi jawapan A itulah. Kalau tidak dia kata ni Menteri Keselamatan kata tak pakai pun tak apa. Nak jawab apa? Bergaduh doktor. Malam kan masuk dalam TV yang YouTube yang bergaduh dekat pasar. Yang seorang pakcik tua nak masuk tak pakai mask. Kerja tu larang, anda bertumbuk dalam tu. Betul. Dia sebenarnya benda ni adalah kawalan. Kalau dia rasa dia sihat, dia tak pakai pun tak apa sebenarnya. Cuma dinasihatkan pakai supaya dapat mengekang penularan wabak, itu saja. Tapi itulah kita kata stigma masyarakat stigma masyarakat kita. Kalau kata sebab dia tengok juga ada setengah orang macam okey, macam kita tengok sekatan tulis untuk frontliner. Bila kita bawa kereta biasa pakai uniform, dia orang kata kita main redah macam itu je. Sebab ditulis itu frontliner ikut sebelah kiri. Kenapa kau tak tulis kenderaan berat frontliner ikut sebelah kiri? Jadi yang mana kenderaan polis ke, truk 5 tan, 4 tan ke, kereta kebal ke apa, ikut sebelah kiri lah. Jadi di situ tu kadang-kadang kecerdikan tu pun kena ada juga. Nak buat signage tu jangan buat buta gitu lah. Tu yang saya kata dekat dalam grup saya kata kalau ikutkan baru fikir. Betul. Dia konon-konon ni nak memudahkan dia. Tetapi bila dia kena ingat frontliner bukan polis dengan tentera saja, rela ada, jururawat ada, semuanya frontliner. Even though masyarakat sendiri pun frontliner juga kan, dengan duduk di rumah as a frontliner juga, itu saja kan. Tapi memang banyaklah benda-benda kelakar berlaku kan, kita tengok daripada masa ke semasa dan sebagainya. Memang seronok dengan new norms yang sedia ada ni. Kita boleh melihat macam mana masyarakat itu dia berinteraksi dengan maklumat, dia menggunakan maklumat dan dia menggunakan telekomunikasi dan teknologi itu untuk kehidupan dia seharian. Yang macam kita ni hari-hari WhatsApp, Telegram apa semua, yang mana kita follow macam Mazura pun ada orang kata beli ataupun meniaga app dekat dalam IG kan. IG pun dah di trend kan sekarang kan. Kenapa? Mazura kenapa Mazura? Ada saya tak je apa.
Dia bukan dia mau jual minyak ke? Mana? Kena start jual dah lah ni. Wife saya pun masuk order kuih raya banyak ni. Melalui WhatsApp ni. Dok, apa masuk dia punya high speed wireless Dok? High speed wireless. Ha. Okey, high speed wireless ni sebenarnya dia adalah satu facility ataupun satu device lah. Okey, satu device di mana speed yang dikatakan high speed kalau kita tengok 4G. Okey. Dulu kita pakai teknologi analog. Okey, analog ni dia macam tu. Dia macam tu. Bukan, sorry, dia macam tu. Analog. Dia macam tu. So, bila datang teknologi analog, lepas tu kita pakai gelombang wave. Kan? Gelombang wave. So, sekarang bila kita sebut high speed 5G yang sekarang dia menggunakan teknologi cahaya, kelajuan cahaya. Sebagai contoh macam fiber optik lah. Sebab tu kalau kita tengok sekarang 4G dengan 5G. So sekarang kita dah receive pun 5G. Cuma kerajaan, syarikat telco sekarang macam Maxis, Celcom tengah upgrade lah dia punya device dan juga facility lah untuk semua masyarakat untuk menerima 5G. Tetapi untuk menerima 5G, telefon kena tukar. Kalau kita sekarang receive 5G, kita beli telefon yang support 4G, kita tak dapat keistimewaan 5G. 5G ni, ni nak cerita ni. Yang interestingnya 5G ni adalah dah tiba masanya untuk kita menjadi smart people, which is by using one phone. Okay, one phone dia akan serve many activities ataupun giving us multiple function. Contoh sekarang macam remote rosak, kita ada universal remote yang kita install melalui Google Apps dan sebagainya. Ada yang berfungsi, ada yang tak berfungsi. Remote aircon, remote TV kan, macam-macam. So apa lagi kita tengok? Doctors, okay, doctors. So sekarang kalau kita tengok dari segi device dah menjadi kita punya private doctor. Private doctor check dari segi darah, jantung dan sebagainya. Walaupun sistem tu tak accurate, moving forward from time to time dia akan enhancekan sistem tu. Sebab trial system memang macam tu. Memang sebelum ni saya pun ada guna pakai juga macam tepat tak tepat, tetapi lama kelamaan dia akan jadi tepat. Begitu juga dengan macam yang kita pakai sekarang, wearables. Teknologi wearables. Teknologi wearables ni teknologi yang kita pakai berada di dalam kita sendiri. Maksudnya sebagai contoh macam kita pakai jam. Okey, jam. Macam jam sekarang dia boleh detect jantung, darah, altitude lah dan sebagainya dari segi kadar kita bersenam. Itu wearables. Okay, wearables. Yang tu penting, wearables tu. So sekarang ni boleh dikatakan kita ni manusia, kita membawa teknologi tu bersama. In fact masa kita tidur pun dulu kita tutup handphone. Macam sekarang kita tak tutup handphone. Internet pun kita dah tak tutup sebenarnya. Kalau dulu kita tutup, kita off. Masa zaman-zaman Motorola dulu. Kan, yang baling anjing pun lari tu. Yang macam botol air. Ingat lagi zaman kecil-kecil kan, botol air. Buat main telefon. Jadi bila wearables nampak masyarakat itu high tech, very smart. Kalau yang paling contoh yang paling senang untuk kita tengok cerita Korea. Cerita Korea ni kalau kita tengok, rumah dia nak masuk, nak kena pakai PIN dan sebagainya. Dia pada masa tu dia dah pergi kepada smart city. Jadi smart house. So
dia berada di dalam jalan raya sekalipun, dia punya kamera, dia punya device, dia automatically detect, send that particular data into the department ataupun unit yang mana yang sepatutnya. Dia memang dah integrated dah. Korea dia punya teknologi memang dahsyat. Kalau kita tengok kereta dia pun, kalau kita beli di Malaysia pun memang pakai, contoh saya pakai Kia Forte dulu pun 5 tahun pun, wow, not that bad lah. Walaupun pada masa tu Kia Spectra, brand Kia yang dia buat first attempt to failure, kuat makan minyak dan sebagainya, bila datang je version yang baru, definitely memang very TikTok. Dengan design dia tak lapuk dia panas, tak lapuk dia hujan, tak lekan dia panas dan sebagainya, memang very technological lah. Jadi itu yang sekarang ni dunia ataupun Malaysia sekarang menunggu-nunggu. Kenapa high speed? Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok dah ada permainan e-games. Itu antara contoh e-games. E-games dia menggunakan high speed. Dia mesti menggunakan high speed sebab dia punya terminal ni almost around the world. Jadi tidak boleh tidak. Okay, tidak boleh tidak. Macam kita yang bekerja dah tentu email, email dengan jam yang connect dengan phone dan sebagainya, kita nak always receive. Bila kita macam sekarang kita nak buat presentation, so sekarang dulu kita tengok Mak Saleh je buat military punya aktiviti saja, buat tengok dekat TV, dia buat pelaporan itu ini dan sebagainya. Sekarang Malaysia macam mana? Kita sekarang macam mana? Kita sebenarnya boleh buat tetapi kita tak nak guna. Itu je cerita dia. Sebab bila kita biasa gunakan apa yang kita biasa guna, boleh pakai je lah apa yang ada, tak payahlah nak pakai teknologi bagai itu ini dan sebagainya. Tapi sekarang new norm sekarang yang kita macam kita orang yang dah bekerja, orang yang berpengetahuan, kita tak menjadi masalah. So kita macam sekarang kalau kata meeting kita melainkan kita cuti, then meeting boleh kita buat pun sebenarnya. Baik kita tutup kamera kita, kita tutup speaker ni, sound ni, voice ni. Jadi kita boleh mendengar sebenarnya mesyuarat apa yang bos kita tengah mesyuaratkan dan sebagainya. Kalau kita kata Mazura, boleh tak report sekejap you punya ni apa semua, then you off on balik sebab Zoom, Google Meet ada dekat apps. Contoh hari tu saya ada mesyuarat khas fakulti. Yang bestnya sistem ni is about trust. Bila kita sebut pasal trust ni, yang seronoknya trust ni adalah kita bekerja dalam keadaan orang tak tahu macam mana kita. Sebagai contoh, kalau kata Haji Red, Mazura, siapa lagi, Nadia, Doknan apa semua, off kan orang kata kamera tu. Bila off kamera, you akan dengar suara saya je. Itu ini, sebab mungkin saya tak bertanya, saya buat presentation itu ini dan sebagainya. Pergilah, you nak pergi mana pun. Tak jadi isu sebenarnya. Asalkan ada attempt, so bila kita record, you all ada, then lah. Yang tu selalunya budak-budak undergraduate lah yang selalu buatnya. Macam kita postgraduate ni kita lebih banyak berbincang kan, kita banyak benda yang kita nak tahu, kita bertanya itu ini dan sebagainya kan. Okey. Satu lagi Dok. Okay. Mitos mengatakan bahawa line ni dia tak boleh tembus dinding batu, tak boleh tembus tempat-tempat yang macam tertutup. Betul ke doktor? Dia tengok sebenarnya. Sebab kita dari segi cahaya ni, sebab itulah kita pakai cahaya fiber optik. Sebab melalui cahaya sahaja yang boleh menembusi segala-galanya. Okey, nanti cuba search dalam subjek chapter 7 ni sebenarnya dia mengenengahkan wifi. Okey.
cuba student saya lepas daripada ni, you cari artikel berkaitan dengan Li-Fi. L-I-F-I. Macam Wi-Fi kan, Wi-Fi wireless kan, wireless. Yang ni Li-Fi, light fiber optic. Ini sebenarnya dah ada, cuma belum sampai di Malaysia. Teknologi Li-Fi ni sebenarnya dia memberikan satu keistimewaan di mana kadar penerimaan itu tidak akan putus. Okay? Contoh, katakanlah kita berjalan di dalam teritori Wi-Fi. Okay? Teritori Wi-Fi. Okay? Bila kita berjalan di teritori Wi-Fi, dalam satu jangka masa tiba-tiba kita ada satu lighting lah, lampu lah. So kalau lampu tu kita install device tu dalam lampu tu dan sebagainya, which is Li-Fi punya receiver, dia takkan putus. Jadi orang sentiasa fikir, manusia sentiasa fikir bagaimana untuk manusia kita bergerak walaupun dalam keadaan pada waktu malam, selagi mana ada cahaya, selagi tu dia akan dapat akses. Bila kita fikir berbincang tentang Li-Fi ni, antara pokoknya yang cross into my mind adalah apa? Keselamatan. Okay? Keselamatan. Contoh, katakanlah kita berlaku cramp dalam hutan ataupun kita berlaku kesusahan dalam hutan dan sebagainya. So definitely dua benda kita akan cari. Tiga benda kita akan cari. Satu, air. Ada yang sungai. Okay? Sungai adalah punca. Kedua, cahaya. Kita akan cari cahaya. Ketiga, puncak yang paling tinggi untuk kita dapatkan receive itulah signal. Betul? Tiga benda ni. Jadi cuba kita fikir tengok. Kalaulah teknologi Li-Fi ini berlaku dan sememangnya berlaku. Jadi selagi mana cahaya itu kita terima, okey, kita terima, sekiranya berlaku kecemasan, orang rompak ke itu ini ke dan macam kita setengah-setengah tempat tu, bila orang rompak kita tak boleh nak buat call. Sebab apa? Tak dapat, bila kita report memang tak dapat line. So bila kita pakai Li-Fi tu, dia ada install tu, dia di install di dalam lighting tu sepanjang jalan dan sebagainya yang ada lampu dekat highway dan sebagainya. So tak ada isu. Kalau kita fikir logik, betul? Itu sebenarnya teknologi yang nak kata terkini pun terkini, tetapi dia dah digebar-gembur dah sebenarnya. So teknologi yang kita guna pakai ni adalah lebih kepada military base punya teknologi yang di downgrade pergi kepada society. Sebab itulah dari segi apa yang kita buat, transaksi, kita hantar mesej dan sebagainya yang menggugat keamanan ataupun yang bersifat provokasi ke apa ke dan sebagainya. So Bukit Aman ataupun center kita tu dapat detect lah, especially macam MCMC. Itu je lah. Itu sebenarnya kelebihan lah teknologi internet communication dengan network itu. Itu penting sebenarnya. That's why lah zaman sekarang ni we are talking about IoT. Dan saya pun ada tulis satu untuk keratan akhbar tapi belum diterbitkan lagi lah berkaitan dengan pintar IoT. Saya tulis itu pintar IoT. Masa on the way pergi nak tugas tu terlintas di dalam kepala saya bagaimana IoT, Internet of Things itu mengambil tempat dalam kehidupan seharian kita untuk kita hidup. Dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kekangan dan sebagainya. Kita tak boleh bergerak tetapi ada ejen-ejen yang boleh menghantar barang itu ini dan sebagainya. So alhamdulillah kalau kita tengok zaman sekarang ni makin lama makin bertambah baik sebenarnya. Teknologi sekarang lebih kepada memudahkan kehidupan insan. Okey, dia tidak sebenarnya menyusahkan. So orang yang mengatakan bahawa satu-satu sistem itu susah adalah orang yang memang kita tahu kau ni memang hidup kau memang setara tu je. Kau tak nak lebih,
engkau tak nak kurang. Kita Negatif. mindset dia lah tu. Negative thinking. Kan. Jadi saya pun ada tengok post direct post dalam Facebook dan sebagainya, which is benda yang sepatutnya memang orang ambil tindakan. Dan komen-komen daripada sahabat-sahabat direct sendiri pun macam memang betul, saya pun setuju sebenarnya. Saya pun setuju. Inilah masa dia sebenarnya. Inilah masanya. Bila lagi nak tunjuk nak tunggu bila lagi? Nak jadi smart city, Kelantan nak jadi smart city bila lagi? Tu dia. Daripada sekarang kita tengok ada dah moci-moci dekat Pasar Siti Khadijah tu duk berniaga ambil ni buat IG live kan. Okey, demo preview sikit baju ni kain gini, tarik gini, comel kata mari. Boleh dah sebenarnya. Boleh dah. Cuma lah ni kerajaan negeri kena bergabung dengan universiti dan mana-mana lagi syarikat telco tu untuk sama-sama menggembing tenaga supaya Kelantan pergi daripada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Kan? Cuma halangan tu adalah individu itu sendiri. Itu. IT beres boh. Manusia yang tak beres. Kalau ada 10 orang semua macam Haji Rek, macam Wan Mazura, macam yang lain ada, Dok Nan dan sebagainya, beres belaka. Okey, kita buat without any queue unless kalau ada error dan baru kita akan respon balik. Sekarang kita nak sebab tu sekarang ni kalau kita tengok budak-budak sekarang budak-budak sekarang yang bekerja sekarang lebih nakkan dahagakan teknologi berbanding guna cara lama. Alah susah lah aku kena naik tingkat 7 padahal klik ni send je lah email kat atas, buat apa aku nak naik hantar dokumen kat atas dan sebagainya. Kan? So new norms ni sebenarnya dah berlaku lama dah. Cuma di musim PKP ni bila kita tidak boleh bergerak, itu yang menjadikan new norms tu. Air tak ada Doktor, satu soalan doktor. Ya. Sekarang ni kita dah guna handset sebagai one tools lah untuk buat semua urusan. Dari segi security macam mana kalau let's say something happen to the handphone for example. Sedangkan kita one stop kat sana semua information kita. Bagaimana kita nak coverage ataupun nak backup balik? Okay, good. Satu soalan yang baik. Gini, kalau kita tengok yang berada di dalam handphone kita tu adalah apps. Maksudnya contoh Maybank, okay, Maybank to you, CIMB ke BIMB ke whatsoever lah. Sistem itu sebenarnya diintegrate dengan server dia. Itu tak ada masalah. Melainkan yang menjadi security adalah kita menyimpan nombor-nombor yang penting di dalam handphone. Dari segi apps pada saya tak jadi isu sebab bila kita tak ada handphone, kita pergi ATM pun boleh, kita pakai laptop pun boleh. Itu tak jadi isu. Melainkan kita simpan tak ingatlah nombor akaun, simpan dekat dalam handphone. Yang tu bila orang lain dapat handphone kita dan dia tahulah sebenarnya nombor, tetapi jenayah di Malaysia ni tak adalah sehebat jenayah di overseas sana. Dan satu lagi, please avoid to use PayWave. Dulu PayWave ada isu di mana PayWave ni dia open. Dia open pay. Bila open pay, kalau orang tu buat create satu device, sebab benda ni berlaku di Johor kalau tak silap. Pada masa tu MC ke mana dia lambat kesan lah. Dia jadi duit yang mana yang di tap pembelian, setiap pembelian berapa ribu, ratus, 10 dan sebagainya, dia touch, lepas tu dia fly masuk akaun lain. Sebab tu lebih senang kita cucuk, nak wave ke nak pin. Dan kalau kita tengok PayWave kita pun dia limit sehingga 250 sahaja. Kalau dulu dia open, PayWave dia open. Maksudnya kalau kita ada 10,000. Jadi bila berlaku kes tu dia maksimum 250 ke 500 saja. Kalau kehilangan tu dia tak nampak besar lah. Tapi siapa nak hilang kan? Jadi nak avoid tu, jadi better kita masukkan gunakan pin lah berbanding dengan kita pakai PayWave tu. Gitulah cerita dia. So, okay, saya rasa kita dah pukul 10.51.
it's a good discussion sebenarnya. It's a good discussion. Undergraduate dia lebih tend to listen. Berbanding dengan postgraduate kita lebih banyak berbicara dan sebagainya. Ada apa-apa lagi soalan tak sebelum kita berhenti? Satu soalan doktor. Ya. Artificial intelligence macam mana nak buat dalam kerajaan doktor? Okey, artificial intelligence ni sebenarnya dia lebih kepada programming sebenarnya. Programming. Kalau kita tengok artificial intelligence ni kalau nak memahamkan kita robot lah. Robot. Sistem pun ada artificial intelligence. Macam kita tengok Facebook sebagai contoh pada saya lah. Saya nyatakan Facebook ada sistem AI dia di mana dia boleh trace dia boleh trace kalau kita klik hobi kita travel, dia akan masukkan generate iklan-iklan yang berkaitan dengan travel ni. Kalau kita banyak membeli secara online, dia masuklah Carousel masuk, Lazada, Shopee dan sebagainya. Dia sebenarnya dia capture human punya interest tu. Ada satu case, contoh real case pembalakan haram di Kelantan ni. Bila pembalakan haram di Kelantan ni, kita nak pantau susah sebab dia melibatkan dalam hutan tu doktor. Okay. Dia keluar balak ribu-ribu, juta-juta dalam setahun. So macam mana artificial intelligence tu kita nak buat kalau kita nak kengkangkan pembalakan haram ni? Pembalakan haram ni sebenarnya kita ada banyak kaedah. Banyak kaedah di mana yang pertama pokok-pokok ni mungkin this is my idea. Satu, pokok-pokok di tags dengan RFID. Okey? Di tags dengan RFID dan diplotkan dalam sistem. Okey? Bila pokok tersebut, katakanlah pokok 0010 dipotong, ditebang. Jadi kita tahu pada masa tu berlaku pembalakan haram dan efek kepada RFID tersebut pada pokok tag tu, jangan letak tag tu di bawah. Letak tag tu di satu tempat yang memang tidak dapat dijangkau dalam beberapa meter tinggi. Okey. Lepas tu kalau boleh sama ada di pokok itu diletakkan CCTV sebagai contoh macam orang nak melihat National Geographic dia memantau kehidupan haiwan dan sebagainya. Satu. Yang kedua, you boleh menggunakan drone punya surveillance. Drone punya surveillance ni kita boleh tengok lah dia punya teritori dia berapa dia boleh bergerak. Tetapi perkara tersebut perlu dibuat kajian. Maksudnya Haji Red pergi kat universiti berbincang dengan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan FTKW. Jumpa kawan saya pun boleh, PM Dr. Nick Zulkarnain tu, saya ada nombor dia. Mungkin saya sekali boleh terlibat dalam projek itu. Kita pergi ke site tu, kita tengok how possible kita boleh apply benda tu. Tapi RFID definitely, tagging mesti kena ada. Bukan kata tebang balak, tag saja balak. Balak tu sendiri pun nak kena ada RFID. Contoh lagi saya bagi. Kalau kita tengok hidupan laut, kita tengok jerung, kita tengok ikan lumba-lumba dan sebagainya, ikan-ikan yang dipelihara oleh WWF ni, yang ni kan, even though buaya dan sebagainya, dia orang ada tag sebenarnya. So populasi itu dikontrol by having a system itself. Jadi bila buka sistem tu, okey, kita dah tagging 300. Buaya tu mesti ada cukup 300. Kalau missing satu jadi 299, automatically pegawai tersebut kena pergi locate tengok dekat mana haiwan tu hilang ke, mati ke, apa ke, tu. Dari segi mapping macam mana doktor? Mapping. Contoh hutan ni ribu-ribu hektar, ratus-ratus hektar kan. Okey, kalau kita nak pergi tagi satu pokok tu susah. Kalau kita buat mapping macam doktor cakap drone tu, is good idea lah. Drone tengok atas kita mapping kawasan ni. Macam mana? Okey. Mapping sebenarnya kita dah ada. Baru ni saya ada pergi bagi talk dekat kejap ni saya tunjuk lah satu teknologi daripada okey, saya tutup ni jap.
Smart Surveyor. Dia ada satu drone jap mana dia? Okay. Stop presenting sekejap. Okay, ada tak? Nampak. Nampak? Okay. Alright. Ini yang Smart Surveyor yang saya pergi surveyor panggil saya itu. Okay. Yang menariknya adalah di sini kalau Haji Red tengok. Okay. Okey, ini yang saya katakan tadi yang saya katakan tadi wearables ni. Okey. Yang ni yang saya ambil ni daripada mana? Saya tak ingat Q4 2014. Kalau 2000 yang terbaru ni dia smart home dah duduk di atas dulu, wearables duduk di atas. Okey. Survey application for yang delay drone. Okey, delay drone. Okey, delay drone ni sebenarnya untuk makluman, dia sebenarnya dia mapping kawasan tersebut dan dia masukkan dalam GIS, Geographical Information System. Okey. So cuba kita tengok sekejap. Pak. Dengan software dia nampak. Dia plot dia. Ya. Okey, nampak? Oi, bagus tu oi. That's the how IoT give benefit. Itu bukan drone baru tau. Delay drone tu dah ada dekat US. Boleh beli. So yang company drone yang kat Malaysia tu, yang buat surveyor tu, salah satu yang the best in the world tu sekarang ni. Ya. Itulah. Dan dia orang gelak-gelak kereta terbang, company dia hari tu. Oh ya ke? Mahal ke drone tu, doktor? Ya? Mahal ke harga drone? Saya tak pasti. Kalau dia pada saya kalau dia berguna, kita invest mahal pun tak apa sebab kita tahu bahawa kita bukan negara pengeluar, kita negara pengguna. So nak tak nak kita kena guna lah. Kita kena beli lah, mahal ke murah ke. Kalau kita negara
pengeluar, tak ada masalah, benda murah ya, macam kereta lah, sana jual 20,000, datang sini dekat 100,000. Dia kalau di negeri Kelantan ni dua isu besar lah. Satu keterisian hasil hutan, nombor dua keterisian hasil pasir. Sebab pemantauan memang susah. Dia orang buat malam, kerja malam, doktor. So maksudnya bila dah identify aktiviti haram tu, maksudnya dari segi penguatkuasaan tu kena betul-betul lebih lah. Maksudnya boleh sebenarnya untuk dipikirkan bersama. Maksudnya ialah nak pasang alat tu dan sebagainya, perlu waktu-waktu yang tertentu. Maksudnya kita kena pergi survey dulu, pergi intake dulu, pukul berapa ke pukul berapa operasi modus operandi dia berlaku dan sebagainya, dan barulah kita pergi orang kata ke tempat untuk install lah, untuk pasang. Satu lagi yang kita tengok ketirisan, hampir berapa 18 ke 28 pintu masuk jalan tikus ke negara kita. Sepatutnya kita dah boleh ada dah sebenarnya kamera, civilian kamera dan sebagainya, yang mempunyai high tech, dia boleh dalam keadaan basah, dalam keadaan apa sekalipun, dengan ada antena yang kuat daripada satellite receiver pada satellite, macam satellite com okay, satellite phone tu yang jatuh dalam air pun boleh telefon dan sebagainya. Pada saya boleh je sebenarnya, cuma sekarang ni isu dia, kau nak fikir ke kau tak nak fikir, itu je cerita dia. Duit kau dah pegang, kerajaan kau dah pegang. How you want to drive your government, how you want to drive your operational, itu saja sebenarnya. Kita di peringkat operational ni, kita fikir macam-macam dah, itu ini. Kenapa kerajaan tak buat Kenapa kerajaan negeri tak buat Kenapa bos kita tak buat Semuanya complacent lah, nak hidup selesa lah. Itu saja sebenarnya. So, yalah, ada pro, ada cons. So, sama-sama lah kita bekerjasama untuk membasmi ataupun menggunakan IoT ni untuk membasmi orang kata kegiatan-kegiatan yang tidak bermula. Kalau kita tengok dekat US pun sebenarnya menggunakan teknologi, dia boleh menurunkan kadar jenayah dia sampai berapa persen, daripada 80 kepada 30. So why not? Sampaikan dia punya hebatnya sistem tu, kalau jenayah pada masa tu lalu, kita tengah tangkap macam ni, dia boleh akses kamera melalui kamera phone ni, through semua kamera phone yang sedia ada. Pada dia memang without boundaries. Sampai macam tu sekali. So this is the latest technologies that we actually, orang kata people need to make full of use lah. Itu je cerita dia. So nak dengan tak nak lah. Macam tu lah Haji. Biasa lah. Kita duduk macam gini. Ayolah Haji. Duduk relax dah. Nak pecah ni. Gitu lah. Betul. Kan? Okay, so saya rasa setakat tu untuk perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mana yang hadir pada kelas pada hari ini. Alhamdulillah kita selesai. Saya akan upload dekat dalam e-com lah, dalam e-campus lah So insyaAllah daripada masa ke semasa saya akan maklumkan berkaitan dengan final. Kita tak tahu lagi macam mana arahan daripada faculty untuk postgraduate. For the time being remain as it is lah. Okay. So stay safe, stay at home, sila duduk dan jangan lari. Biasa betul lah macam Sultan Muhammad kata sebelum COVID sila duduk dan jangan lari, memang terpakai sampai bila-bila. Okay, so terima kasih, jaga keluarga masing-masing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Terima kasih bro. Waalaikumsalam. Thank you, Dok. Terima kasih doktor.